Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia dicadang mengadaptasi sistem insurans jangka masa panjang LTCI kepada warga emas seperti diamal di Jepun dan ia sebagai persediaan menghadapi negara menua menjelang 2030 selain peningkatan kos perbelanjaan kesihatan global yang semakin meningkat. Membahas usul menjunjung kasih titah diraja, Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin Yee berkata LCTI dibiayai menerusi gabungan hasil cukai kerajaan atau negeri dan premium pemegang polisi. Saya tahu salah satu model pembiayaan kesihatan adalah social health insurance yang telah dikaji. Mungkin kita dapat mulakan dengan golongan menua ini seperti LTCI yang ada di Jepun supaya beban kewangan kesihatan dapat dikawal dan mereka mendapat penjagaan yang terbaik. LTCI meliputi penjagaan di rumah, bantuan rumah, perkhidmatan jururawat melawat, perkhidmatan berasaskan komuniti, perkhidmatan komuniti dan penjagaan kemudahan dan rumah penjagaan orang tua. Komunikasi antara agensi kerajaan hari ini ditambah baik bagi menangani masalah rakyat. Ahli Parlimen Bentong Yang Syafura Othman berkata, situasi aduan rakyat ditolak ke sana sini kerana tersalah agensi atau jabatan tidak sepatut lagi berlaku. Sudah sampai masanya pihak kerajaan meningkatkan pelaksanaan dasar no wrong door polisi dengan izin. Saya difahamkan bahawa Kementerian Kerja Raya sebelum ini mengumumkan dasar yang sama tentang aduan berkenaan jalan raya. Jadi tidak mustahil sekiranya dasar ini turut diperluaskan kepada kesemua kementerian. Yang Syafura turut membangkitkan keperluan penyediaan data isu kececeran literasi murid lebih menyeluruh bagi mendapatkan situasi sebenar permasalahan dan ia memandangkan terdapat situasi pelajar yang masih bersekolah dan melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah tidak boleh lagi membaca dan membaca dengan lancar. Di Parlimen Bentong sendiri, kami telah mengadakan satu pilot projek literasi pelajar tercicir dan di Parlimen Bentong sendiri hampir 700 pelajar tercicir daripada membaca, mengira dan sebagainya. Dan mereka ini sedang bersekolah daripada tahun 1 hingga tahun 6. Menjelang sambutan Ramadan minggu hadapan, kerajaan diminta mempertimbangkan pemberian pertukaran khas kepada semua wakil rakyat. Ahli Parlimen Jerlun Dr. Abdul Ghani Ahmad yang mencadangkan perkara itu berkata, peruntukan itu boleh diguna semua ahli parlimen Islam dan bukan Islam untuk diagihkan kepada rakyat memerlukan di kawasan mereka. Saya mohon pertimbangan yang wajar daripada kerajaan ini supaya meraihkan Ramadan yang bakal disambut dengan meluluskan peruntukan khas sebanyak RM50,000. Setuju? Baik. Sokong. Pelaksanaan pelbagai inisiatif menerusi program pembangunan tenaga boleh baharu TBB sejak 2011 telah berjaya menurunkan kos pemasangan sistem solar fotovoltaik PV sehingga 50%. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, perluasan pemasangan sistem solar itu telah mewujudkan ekonomi skala pemasangan solar di Malaysia. Antara program yang telah dilaksanakan termasuk program tarif galakan ataupun FIT, program pemitaran tenaga bersih NEM dan program solar untuk kegunaan sendiri Selco. Penurunan kos ini menjadikan pemasangan sistem solar yang sebelum ini hanya mampu dilakukan oleh golongan T20 pada awal pelaksanaan program TBB, kini juga boleh dilakukan oleh golongan M40. Sehingga kini lebih 16,000 pengguna domestik dengan jumlah kuota 120 megawatt telah memperoleh manfaat daripada program NEM. Kerajaan akan meneruskan program pemasangan sistem solar untuk meluaskan lagi penggunaan agar kos pemasangan menjadi lebih mampu milik. Bagi mengatasi isu bekalan air di Sabah, Datuk Seri Fadilah menjelaskan keutamaan diberi kepada penggantian paip usang serta menyasarkan penurunan kadar air tidak terhasil NRW.
Ketika ini, kadar NRW di Sabah agak tinggi iaitu hampir 50%. Bidang kuasa air ini adalah di bawah bidang kuasa negeri. Dan tanggungjawab persekutuan ialah untuk membantu. Sebab itu keutamaan kita mengantirkan paip yang mana kita akan berikan secara geran dan dilaksanakan secara bersama dengan negeri Sabah. Dan diharapkan ini akan mengurangkan berlakunya NRW. Dalam masa sama, Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air sedang memohon penyelarasan semula bagi kos tambahan peruntukan RM100 juta daripada Kementerian Ekonomi dan memastikan projek yang diluluskan dipantau secara berkala. Sebelum ini, RM300 juta telah diluluskan Jemaah Menteri secara pinjaman pada September 2023. Untuk penyelesaian jangka pendek pula, beliau memberitahu 4 projek baharu telah diluluskan di bawah Rolling Plan keempat Rancangan Malaysia ke-12 dengan nilai RM200 juta. Projek Rintis Pelumbungan Nadir Bumi Bukan Radioaktif NRREE di Mukim Kenerim Perak membolehkan 7,500 tan metrik rare earth cabinet dieksport ke China sehingga Januari lepas. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmini Ahmad memberitahu ia sekaligus memberi pulangan royalti bahan mineral unsur NRREE sejumlah RM25.2 juta. Projek perintis ini menggunakan kaedah pelumbungan secara in situ leaching yang lebih selamat dan mesra alam bagi meminimumkan impak terhadap alam sekitar berbanding dengan kaedah pelumbungan terbuka ataupun open cast mining yang lazim digunakan. Seterusnya, kita juga telah membangunkan SOP pelumbungan NRREE Malaysia berdasarkan projek perintis di Perak ini. SOP ini telah diedar ke negeri-negeri sebagai rujukan dan panduan kepada negeri-negeri untuk menjalankan pelumbungan NRREE. Dalam pada itu, beliau turut berkata kerajaan juga mengalu-alukan pelaburan dari dalam dan luar negara untuk membangunkan sumber NRREE melalui perkongsian strategik. Rang Undang-Undang RUU Profession Kerja Sosial dijangka dibentangkan tahun ini. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berharap semua isu berbangkit dapat diselesai dan mutamatkan semasa proses penyelarasan draft yang sedang dilakukan agensi berkaitan. Sebelum ini, kerajaan secara prinsip bersetuju dengan cadangan penggubalan RUU itu dan telah mengemukakan draft untuk semakan di peringkat Jabatan Peguam Negara pada Jun 2021. Merujuk kepada pertanyaan perhubung sebuah badan bebas untuk mengawal selia profesion kerja sosial, perkara ini sememangnya telah dicadang dan dimasukkan oleh KPWKM ke dalam draft asal RUU Profesion Kerja Sosial tersebut. Entiti itu nanti dihasratkan sebagai sebuah badan bebas untuk mengawal selia profesion kerja sosial, merangkumi pendaftaran dan perakuan amalan pekerja sosial berdaftar serta penetapan dan pematuhan piawaian praktis dan pendidikan kerja sosial. Sekian, terima kasih. Kementerian Perpaduan Negara akan melaksanakan kajian Indeks Perpaduan Nasional IBNAS tahun ini dengan menetapkan sasaran skor 0.7 pada 2025. Menterinya Dato' Aaron Agudagam berkata sasaran itu lebih tinggi berbanding skor yang dicatat pada 2022 iaitu 0.629. Maka pada tahun ini kita akan perluaskan lagi untuk mengambil banyak lagi sampel. Dan kita di Kementerian Perpaduan ini memang semua program kita menjurus kepada perpaduan. Dan sebab itu program kita adalah berbentuk program di lapangan. Dan kesemua yang kita adakan dari segi agama dan sebagainya, dari segi rukun tetangga dan sebagainya, kita menjuruskan kepada dasar yang kita ada, ya, objektif yang kita ada yang telah disenaraikan di bawah kementerian ini yang berpasarkan kepada perlembagaan dan rukun negara. Sepanjang tahun lepas, Kementerian Perpaduan Nasional bersama agensi-agensi di bawahnya telah berjaya melaksanakan 661 program melalui beberapa inisiatif. Antaranya pemerkasaan rukun tetangga RT progresif,
meremajakan skim rondaan sukarela SRS dan mengangkasa mediator komuniti. Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS disaran terlibat secara lebih aktif dan memanfaatkan bantuan geran Padanan Pendidikan menerusi inisiatif inovatif Jaringan Pendidikan Awam Swasta PPRN. Respon dan jumlah pelibatan IPTS dalam geran pendidikan itu ketika ini agak membimbangkan. Berdasarkan rekod bagi 4 tahun lepas iaitu 2020 hingga 2023, program PPRN telah berjaya diadaptasi oleh pelbagai penerima manfaat merentasi sektor iaitu penyelidik dan syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang bukan sahaja terdiri daripada sektor awam dan juga swasta dengan jumlah peruntukan sebanyak 3.1 juta dan daripada jumlah tersebut 735,000 telah disalurkan kepada IPTS. Setakat 2023, sejumlah 680 projek PPRN melibatkan 634 syarikat diluluskan dengan peruntukan kumulatif RM27.7 juta. Manakala inisiatif PPRN 2.0 tahun ini akan turut melibatkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana dengan merentasi pelbagai sektor. Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA dalam menambah baik struktur gaji, allowance serta kemudahan penjawat awam turut melibatkan emolumen anggota polis. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasara memaklumkan kajian dibuat mengikut kesesuaian kos sara hidup semasa. Gaji pokok yang diterima anggota polis juga bukan satu amaun yang statik. Kementerian Siasatan Menyemak, emolumen serta kemudahan anggota keselamatan, mak kuasa termasuk anggota polis bagi pastikan kebajikan mereka terpelihara. Sebagai contoh, kerajaan telah mengemaskan struktur gaji dan skim perkhidmatan polis pada tahun 2016 di bawah rasionalisasi skim perkhidmatan PDRM bagi SSM. Di bawah SSM, skor gaji anggota polis tambah baik berdasarkan pariti dengan skim-skim perkhidmatan uniform lain. Malah 27 bayaran insentif allowance turut dinikmati mengikut bidang penugasan dan penempatan anggota. Antaranya melibatkan bayaran insentif teknikal, bayaran insentif penyelenggaraan kapal udara berlesen dan bayaran insentif juruterbang. Ada lagi allowance, contohnya bayaran insentif pasukan geraan BGM. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.